Okay, so hai semua. Hari ni kita akan continue lagi pembelajaran kita. Kita nak cari pula apakah yang anda faham tentang kecerunan garis selari. Okay, so standard pembelajaran kita hari ni kita nak menyiasat dan membuat inference tentang kecerunan garis selari. Okay, ataupun in English kita panggil dia sebagai parallel line. Okay, so dekat sini tengok dulu, anda telah pelajari bahawa kecerunan suatu garis lurus ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Kenapa dia cakap nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk? Okey, ingat tak lagi kita punya rumus untuk mencari M ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, so Y ni merujuk kepada mencancang. Okey, so mencancang. Lepas tu yang X ni merujuk kepada mengufuk. Okay, so itulah dia punya gambaran dia. Kenapa dia cakap kita guna rumus ni. So that's why lah kita guna rumus MY2 sama tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 ni merujuk kepada nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okay, lepas tu cuba tengok dekat buku teks muka surat 236. Cuba tengok dekat situ dia kata teliti graf-graf garis lurus di bawah yang dilukis berdasarkan persamaan garis lurus dengan kecerunan yang sama iaitu M kedua. Okey, so macam mana cikgu nak beritahu kamu kita boleh dapat turut bacaan M sama dengan 2. Okey, so kamu ingat tak lagi rumus yang kita belajar dalam garis lurus ni ialah Y equal to MX plus 2 kan? MX plus C. So ini adalah rumus standard lah untuk garis lurus yang linear. Okay, so daripada sini, nampak tak setiap graf ni ada dia punya persamaan garis lurus. Ni, semua yang cikgu bulat ni semua ada persamaan garis lurus. Okay, so kamu tengok format dia, Y equal to MX. So Y equal to MX plus C kan? Okay, so dekat sini C ni mewakili Y-intercept. So Y-intercept dia 2. Nampak tak kat sini dia cut dekat 2. Okay, lepas tu cikgu ada M. M ialah 2. Sebab tu dia kata dekat sini M equal to 2. Nampak tak semua? M equal to 2. Sini pun M equal to 2. Sini pun M equal to 2. Okay, lepas tu sini pun M equal to 2. Okay, sini sebab Y sama dengan 2X sahaja, dia tak ada tambah C kan. So C dia ni constant ni kosong lah. Sini constant dia kosong. So dekat sini tak ada nilai lah sebab dia cut dekat paksi origin. Okay, sebab tu dia dapat Y equal to 2X sahaja. Okay, dekat sini Y equal to 2X negatif minus 2. So minus 2. So dia punya C dia ialah Y-intercept dia negatif 2. Nampak tak kat sini negatif 2. Okay, lepas tu M dia 2 sebab M dia 2. Kat sini pun sama Y equal to 2X tolak 4. So tolak 4 ni mewakili C lah. Ataupun Y-intercept kan. Okay, tengok Y-intercept dia betul tak dekat negatif 4. So itulah keadaan dia kenapa dekat sini kita boleh conclude dia punya M dia equal to 2. Okay, sebab dia punya setiap ni dia merujuk kepada ni. Dia guna persamaan ni yang standard. Y equal to MX plus C. Lepas tu dia just bandingkan sahaja. Okay, lepas tu next. Berdasarkan rajah 1 hingga rajah 5. Okay, so berdasarkan semua rajah-rajah ni. Okay. Hitung nilai theta. Okay, so sekarang ni dia nak kamu compare lah kan. Okay, so macam mana kita nak cari nilai theta? Kamu ingat tak lagi belajar bab trigo, bab 5, form 3. Okay, so kita imbas kembali sikit macam mana kita nak cari theta. Okay, kenapa dia guna tan dekat sini? Sebab dia ada bertentangan bahagi dengan sebelah. Okay, tan ni maksudnya kita nak cari nilai theta dia berapa. Okay, so tan theta bersamaan dengan 2 tolak 1. Okay, so macam ni cikgu nak review balik dekat kamu sedikit. Okay, cikgu tak tahu kamu guna macam mana untuk menghafal bab trigo. Tapi kalau kamu nak guna cara cikgu pun boleh. Kalau tak mengguna pun tak ada masalah. Tapi cikgu nak review sikit lah. Okay, so katakanlah theta kita berada dekat sini. Okay, so yang bertentangan dengan theta kita panggil dia sisi bertentangan. Ataupun T lah, kita buat T. Lepas tu yang bersebelahan dengan theta kita panggil dia sebagai sisi bersebelahan. Okay, yang ni, yang hypotenuse ni dia akan bertentangan dengan sudut 90. So dekat sini kita panggil dia sebagai sisi hypotenuse. Okay, so sekarang ni dekat dalam chapter form 3 tu kita ada 3 utama. Yang utama kita ada sin. Okay, lepas tu kita ada cos.
Lepas tu kita ada tan. Ni cikgu review balik saja sebagai extra knowledge. Kalau kamu nak guna yang mana pun cikgu tak pasti. Tapi kalau cara cikgu guna yang ni lah. Okay, so katakanlah cikgu nak cari sin theta. Okay, so sin theta. Okay, formula dia cikgu akan guna macam ni. Sin saya takut hantu. Okay, lepas tu yang kedua cikgu akan guna cos kalau saya hantu. Okay, tak takut sangat. Okay, yang ni cikgu panggil tips lah macam mana kamu nak hafal dia punya sisi-sisi untuk setiap trigo yang berbeza ni. Ada sin, cos dengan tan. So cikgu tulis kat sini. Saya takut hantu. Okay, saya takut hantu. Okay, lepas tu cikgu ada kalau saya hantu tak takut sangat. Okay, tak takut sangat. Okay, ni cara cikgu hafal lah daripada sekolah lagi. So kalau kamu nak guna, boleh guna. Kalau tak mau guna pun tak apa. Sebab kadang-kadang ada orang guna yang soh tu kan. Soh, cua, tua tu kan. So ikutlah kamu nak guna yang mana, tak ada masalah. Nak guna yang ni pun okay. So dekat sini cikgu nak cerita sikit. Kalau S merujuk kepada sin. Okay, S merujuk kepada sin. Okay, lepas tu cos, K ni merujuk kepada cos. Lepas tu T merujuk kepada tan. Okay, so nampak tak? Saya takut hantu. TH ni merujuk kepada T ni tentang. Okay, T ni tentang sisi yang bertentangan. Okay, H ni hypotenuse. Okay, hypotenuse lah kan. Okay, lepas tu sini S ni merujuk kepada sisi. Okay, H ni merujuk kepada hypotenuse juga. So T ni merujuk kepada tentang. Okay, tentang. Okay, lepas tu S ni merujuk kepada sisi. Okay, so ini cara tips yang cikgu yang hafal lah. Kalau kamu nak guna yang mana pun tak kisah, terpulang pada kamu. Okay, so cuba let's tengok kat sini. Kalau lah dia kata sini kan, theta dekat sini. So bertentangan, kita ada sudut bertentangan dengan bahagi sisi. So kita akan guna tan lah kan. Tak takut sangat. So kamu ambil bertentangan bahagi dengan sisi. Kalau lah dia kata dia nak sin theta kan. So sin theta kita dapat saya takut hantu. So takut dibahagikan dengan hypotenuse. So T bahagi H. Okay, so selingan saja cikgu tunjuk kamu. Okay, so back pada soalan tadi. So kamu kena ingat lah. Kalau tan theta apa bahagi apa. So tan tadi kan. Kita tengok tan. Kalau saya hantu. Okay, kalau saya hantu. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, maka kita akan ambil tentang bahagi dengan sisi ataupun bersebelahan. So, tentang bahagi dengan sebelahan lah sebab kita tak tahu nilai hypotenuse dia berapa. Kita ada maklumat ni sahaja. Kita ada maklumat bertentangan, kita ada maklumat sisi. So, kamu ambil sahaja tan theta bersamaan dengan Y bahagi X. Okey, so nanti kita akan dapat nak cari nilai theta dia berapa. Okey, so dekat sini, okay, cikgu tunjuk sikit. Tan theta bersamaan dengan 2 tolak 1. Kenapa 2? Sebab ni, theta dekat sini kan. So, bertentangan dengan dia, kita ada maklumat bertentangan. Lepas tu, kita ada maklumat bersebelahan dengan dia. Kita punya hypotenuse, kita tak tahu. So, kamu ambil yang mana yang kamu tahu sahaja. So, sini kita dapat tentang bahagi dengan bersebelahan. So, dapatlah 2/1. So, tan theta bersamaan dengan 2/1. Okay, so macam mana kita nak cari nilai theta ni? Cikgu revise balik. Okay, so macam mana kita nak cari nilai theta? Kan kamu tulis kat sini tan theta kan? Tan theta bersamaan dengan 2/1. Lepas tu, tan theta bersamaan dengan 2 lah. Sebab 2 dibahagikan 1 dapat dengan 2. Okay, so macam mana kita nak cari nilai theta? Kita akan bawa tan ni. Dia akan pindah ke sana. Dia akan jadi tan inverse. Okay, tan inverse 2. Okay, so yang ni cikgu harap kamu boleh tahulah macam mana kita nak cari nilai theta ni. Kamu belajar masa bab 5 trigo. Okay, so kamu dapatlah, kamu tekan je kalkulator, dapat nilai dia. Theta bersamaan dengan 63.43. So, cuba tengok dekat rajah 2 juga. Okay, so theta dekat sini kita ada yang bertentangan. Kita ada maklumat bertentangan. Kita ada maklumat bersebelahan. So, sama juga tan theta bersamaan dengan 4/2. Okay, so ni 1, ni 2 sebab boleh bagi dengan 2. So, dapat juga tan theta bersamaan dengan 2. So, macam mana kita nak cari nilai theta dia? So, sama jugalah kita buat macam ni juga. Tan ni pindah ke kanan, dia akan jadi tan inverse. So, bila tan inverse masukkan nilai 2 sebab sama juga kan. So, theta dia automatik kita akan dapat 63.43.
So yang ni pun sama juga sebab 4 bahagi 2, theta dekat sini. So bertentangan bahagi dengan sisi. Sini pun sama juga, theta kat sini bertentangan bahagi dengan sisi. Sini pun sama juga, theta bertentangan bahagi dengan sisi. So kamu buat semua-semua ni akan dapat jawapan yang sama. So theta kita dekat sini untuk darjah 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Kamu dapat theta bersamaan dengan 63.43 degree. Okay, so nanti cikgu akan relate balik dengan apa dekat sini, dengan rajah yang kita cari theta ni. Okay, so nampak tak? Graf-graf pada rajah 1 hingga 5 digabungkan seperti di bawah. Okay, nampak tak ni? Line warna biru, purple, merah, kuning dengan hijau. Nampak tak? Dia punya persamaan ni semua dia gabungkan dekat dalam satu graf kan? Okay, so cikgu nak tunjuk kat kamu dekat sini. Okay. Nampak tak dekat sini? Okay, cikgu tutup dulu. Alright. So dekat sini nampak tak merah ni mewakili persamaan graf y equal to 2x tambah 2. Okay. So dekat kita punya y-intercept kat sini 2 lah, betul lah kan? Okay, nampak tak? Alright. Lepas tu cikgu tunjuk kat kamu yang warna biru. Okay, biru ni 2x tambah 4. So dia akan cut y-intercept dia 4. Sebab apa y-intercept dia 4? Sebab memang formula dia y equal to 2mx plus c. C tu mewakili kepada y-intercept ataupun pintasan y. Sebab tu dia dapat pintasan y dia 4. Okay, lepas tu kita tengok pula y equal to 2x. Okay, 2x tambah c. C tak ada lah kan dekat belakang ni, number tak ada. So pintasan y dia tak ada. Bila dia tak ada, dia akan jadi kosong lah. Sebab tu dekat paksi origin ni. Nampak tak? Okay. Lepas tu cikgu buka lagi warna purple. Y equal to 2x solid 2. Okay, so dekat sini dia akan cut dekat negatif 2. Sebab dia punya y-intercept dia negatif 2. Okay, lepas tu cikgu buka lagi warna purple. Nampak tak hitam? Y equal to 2x tolak 4. So tolak 4 ni dapat y-intercept lah. Nampak dekat sini. Negatif 4 ni. Dia cut dekat sini. So dekat sini, setiap persamaan ni nampak tak? Dia macam bentuk dia selari kan? Okay, so daripada sini, nampak tak dekat sini, tips ada satu tips. PQ dan RS adalah selari kerana mempunyai sudut yang sepadan. Sudut yang sepadan ni makna kata, semua sudut ni adalah sama lah. Tadi kan kita kira, theta dekat sini theta dia 63.43. Sini pun theta dia 63.43. Sini pun theta dia 63.43. Samalah dengan rajah 4 dari darjah 5, semua dapat 63.43. So dekat sini kita boleh simpulkan, depa ni adalah setiap garis ni adalah selari. Okay. Sorry. So dekat sini, nampak tak dekat sini kan? Rajah 1, ni dekat sini, rajah 1, 2, 3, 4, 5 ni mempunyai theta yang sama. Theta 63.43. Sudut dia ni sama. Okay, so dekat sini kita boleh simpulkan, nampak tak ni? PQ dan RS adalah selari kerana mempunyai sudut yang sepadan. Makna kata depa ni, garis ni selari kalau depa ada nilai theta yang sama. Okay, kamu boleh juga guna theta. Ataupun kamu nak guna alpha. Kat sini dia guna simbol alpha. Kita boleh nak guna theta juga. So, setiap garis ni sebenarnya selari. Depa ni sama sebab depa ni ada sudut yang sama. Semua ni theta dia ialah 63.43. Okay, so dekat sini kita boleh simpulkan. Okay, garis lurus. Okay, yang pertama ni garis lurus yang pertama. Ni garis lurus yang kedua. Ini garis lurus yang ketiga. Ini garis lurus yang keempat. Ini garis lurus yang kelima. Adalah selari kerana depa ni mempunyai kecerunan ataupun M equal to 2 dan sudut sepadan yang sama. Okay, so depa punya theta ni dapat 63.43. Setiap ni nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni semua dapat theta yang sama. So, kita boleh buat kesimpulan, garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama adalah selari. Okay, so kalaulah kita ada M yang sama, okay, dia kata M dia kan, kita dekat sini M equal to 2. Setiap garis lurus tu, walaupun dia punya equation dia tak sama, nampak tak sini Y equal to 2X tambah 4, sini Y equal to 2X tambah 2. So, tapi dia ada kecerunan yang sama. Bila dia ada kecerunan yang sama, kita akan kata itu adalah garis yang selari. Okay. So, cikgu harap kamu faham untuk intro kita ni. Kalau kamu tak faham, boleh tanya dalam kelas. Thank you.